Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Awani. Kita masih memantau situasi banjir yang melanda di beberapa buah negeri di Semenanjung dan juga Sarawak, dan kita sedia maklum masih ribuan lagi, puluhan ribu mangsa berada di PPS dan masih menunggu arahan jika keadaan cuaca mengizinkan mereka boleh pulang untuk ke rumah masing-masing dan melakukan operasi pembersihan dan juga menyelamat apa yang boleh diselamatkan lagi. Tetapi apa yang berlaku pada awal Mac ini, ramai mungkin beranggapan adakah monsun timur laut kita semakin mengganas dari awal hinggalah di hujung monsun timur laut ini, kerana kita sudah pun memasuki awal Mac dan biasanya selepas Februari, hujung Februari hinggalah penghujung monsun timur laut, kita dah mula rasa akan memasuki monsun barat daya, iaitu monsun panas, tetapi ia tidak berlaku pada kali ini. Tetapi ramai juga di kalangan para pengkaji meteorologi kita sudah menjangkakan dengan keadaan perubahan iklim, intensiti kapasiti hujan yang turun semakin tinggi dan menyebabkan kawasan-kawasan yang sememangnya mudah menerima banjir, apatah lagi banjir kilat, akan terus ditenggelami, dan itu yang berlaku di kebanyakan daerah, terutamanya di Batu Pahat, di Segamat, di Kota Tinggi dan juga di beberapa kawasan seperti di Keluang dan juga di Johor Bahru. Jadi untuk melihat perkara ini, apa yang kita boleh pantau dan juga berikan penekanan ataupun fokus dari aspek pembangunan semula ataupun memberikan semangat kepada mangsa banjir ini. Jadi saya bersama dengan Pak Azam Abu Samah, Nur Azam Abu Samah dari Pengarah Pembangunan dan juga Operasi Mercy Malaysia. Pak Azam baru saja pulang dengan satu lagi bencana yang amat besar di Turki. Sementara balik dari Turki, terpaksa melihat situasi yang berlaku di beberapa buah negeri yang berlaku banjir pada ketika ini, masih lagi dah hampir seminggu ini, iaitu di Johor terutamanya. Jadi apa yang Pak Azam boleh katakan? Kerana kawasan ini juga seringkali dilakukan bengkel dan juga kataupun perkara-perkara berkaitan dengan preparedness, prevention dan juga apa yang terkandung dalam kerangka Sendai itu. Tetapi kali ini mereka juga terpaksa berhadapan dengan situasi yang amat menggerunkan. Baik. Mungkin kalau kita dapat lihat dari segi bagaimana respons yang dibuat khusus pelbagai pihak, daripada pihak kerajaan maupun agensi yang terkait, termasuklah NGO yang berusaha juga membantu. Tindakan pantas ni sememangnya harus mengikut kepada SOP yang telah pun ada. Dan setiap kali bila kita sebut tentang persediaan bencana, kesiapsiagaan masyarakat akan menjadi keutamaan lah. Masyarakat seharusnya tahu ke manakah patut mereka pergi, PPS mana yang patut mereka tempati, dan waktu yang paling tepat, kerana kita tak mahu masyarakat ni dia nak tunggu air naik sekian paras barulah dia rasa nak selamatkan diri. Kerana bila cuaca sebegini dan keadaan yang berlaku seminggu yang lepas ni sangat-sangat kalau kita teruk, dan ia akan mengakibatkan banyaknya PPS yang akan dibuka. Jumlah apabila dah mencecah ke 30-40 ribu, dia akan mengakibatkan banyak dari segi tenaga yang nak membantu, fasiliti baik pun jentera yang harus digerakkan perlu banyak juga. Kerana semakin banyak bermakna kita akan melalui fasa-fasa yang akan berlakunya kekurangan dari segi sistem pelayanan maupun keselesaan masyarakat berada di tempat. Dan kita juga tahu terdapat beberapa PPS yang turut tenggelam dan terpaksa dipindahkan pula sekali ke tempat lagi lain. pindah. So perkara ini adalah perkara asas, maknanya persediaan masyarakat tetap menjadi keutamaan selain daripada respon pantas yang harus dibuat oleh pihak-pihak yang terkait. Tetapi apapun kita memberi pujian kepada semua agensi yang terlibat, agensi di Barisan Hadapan, NADMA, PDRM, Bomber, Pasukan Pertahanan Awam dan juga NGO, kerana kali ini kita lihat lebih pantas, lebih berstruktur dan juga lebih berkoordinasi antara agensi daerah, agensi negeri dan juga agensi pusat. Tetapi kita juga mendengar ada beberapa kes-kes
kehilangan nyawa yang amat kita kesalkan juga, dalam agak minimal lah jumlahnya sekitar 4 orang setakat ini yang kita sedia maklum. Begitu juga kawasan-kawasan yang PPS yang terpaksa ditutup kerana ditenggelamikan juga, ditenggelami air dan sebagainya. Jadi apa yang boleh kita berikan sedikit analisa awal ini, mengapa ini masih berlaku? Okey, kalau kita lihat kejadian yang berlaku di Johor baru-baru ni, dia bukan kejadian yang biasa. Maknanya tahun 2006 pernah berlaku sekali yang besar, yang bilion kerugian. Bilion. Sekarang ni bila kita sebut dah berapa belas tahun berlaku lagi sekali, sepatutnya kita sudah punya pengalaman. Tetapi bila cerita tentang pembangunan dia berterusan. Ya, betul. Dan pembangunan yang tidak mengarus perdanakan pengurangan risiko bencana sebenarnya sangat merisikokan masyarakat itu sendiri. Kerana kita melihat, saya sendiri berada dengan komuniti di Kampung Jawa sebagai contoh, contoh di Seramat pada waktu itu, maknanya berlaku tahun 2006. Mereka sendiri mengatakan di belakang rumah mereka sebelum ni ada sungai. Tetapi disebabkan ada pembangunan di bahagian atas, ada 10 pembangunan dibuat, belakang rumah saya dah tak ada sungai dah. So rumah saya dah jadi sungai, dia kata. So ini sangat penting untuk kita melihat ke depan, supaya setiap perancangan pembangunan harus mengarus perdanakan pengurangan risiko bencana ataupun disaster risk reduction kan. Dan perkara ini juga harus juga seimbang dengan proses-proses yang menyegerakan respons bencana, di mana kita tahu ada beberapa titik ataupun pusat pemindahan sementara dah tak sesuai, dah tak strategik lagi nak jadi bangunan atau tempat selamat komuniti. Dan kita dah boleh buat benda ni sekarang. Di saat sekiranya nak menunggu MTL yang akan datang, kita dah boleh dah mengenal pasti pusat-pusat pemindahan sementara yang baru. Yang baru ni kita pun tahu kerajaan negeri dah benarkan masjid. So selain pada tu, bangunan-bangunan swasta yang boleh diambil kira duduk di kawasan yang tinggi, kawasan yang selamat. Sepatutnya boleh menawarkan dulu diri. Pak Azam ada menyentuh, sudah sampai masanya, dan kerajaan juga di bawah NADMA sudah ada peruntukan-peruntukan tertentu untuk membina PPS kekal. Betul. Adakah itu sudah ada dijalankan ataupun masih dalam perancangan? Saya rasa dalam perancangan, dan NADMA dalam proses lah untuk mengadakan di Kelantan lah sebagai pilot, dan mudah-mudahan benda ni boleh. Mengapa ini penting? Sebab saya rasa setiap lokasi yang baru kita kenal pasti dia tenggelam air. Maknanya kita dah mula mengenal pasti kawasan-kawasan yang dulunya langsung tak tenggelam, sekarang dah naik sekitar katalah 1.5 meter paras pinggang. Lepas tu naik lagi paras lepas kepala, maknanya dah sekitar 2 meter. Naik lagi sampai paras 3 meter. So yang 3 meter ni sebenarnya dah jadi kawasan yang sangat berisiko. Bermakna kalau nak berlaku pun lepas ni, dia tak tunggu lagi 50 tahun. Tahun depan dah boleh berlaku lagi sekali. Tetapi bagaimana proses menyelamatkan nyawa dulu. Kita nak menyertakan menyelamatkan nyawa ni, masyarakat kena tahu di mana patut mereka lari. Kawasan-kawasan ni dah boleh dibantu, dikaji daripada sekarang, supaya ada beberapa lokasi selamat ni sudah pun boleh digazetkan untuk misalnya pembinaan PPS kekal untuk diadakan oleh pihak bagaimana kerajaan. Ia tidak dilupakan selepas episod ini. Ialah kita mengharapkan cuaca lebih baik, ramai masyarakat ataupun rakyat boleh kembali ke rumah masing-masing dan melakukan pembersihan rumah masing-masing. Dalam masa yang sama kita terus memantau dan juga melakukan perancangan. Contohnya apa yang Pak Azam dan Mercy Malaysia lakukan di Pasir Mas dan juga di Kuala Kerai. Apa yang kita boleh belajar daripada proses yang begitu lama, hampir 10 tahun, tetapi kita sentiasa kemas kini ruang yang boleh, kerana cuaca semakin tidak pragmatik. Dia sentiasa berubah dengan perubahan cuaca, dan pembangunan begitu juga, begitu pantas. Dan peruntukan-peruntukan untuk menghindari bencana ini kadang-kadang dah terlampau ketinggalan. Mungkin dulu sesuai untuk 10 bilion tempatan banjir negeri Johor, tetapi kerana kawasan lebih luas, lebih banyak, mungkin 10 bilion tidak mencukupi, dan kepantasan projek itu pula perlu juga dilihat bagaimana fasa itu perlu dilakukan dengan segera dan sebagainya. Pengalaman Mercy. Okey, mungkin kita boleh ambil lah perkara yang Mercy Malaysia buat di fasa pemulihan ya.
konsep pemulihan yang cuba kita rangka adalah konsep pemulihan berdaya tahan. Bila kita sebut konsep pemulihan berdaya tahan ini, kita nak melihat bagaimana semua kerja-kerja baik pulih semula rumah, baik pulih jalan raya, baik pulih mungkin sistem jambatan, baik pun dari segi infrastruktur yang penting seperti air, bekalan elektrik dan sebagainya, semua ni mengikut kepada yang disebutkan baik pulih berdaya tahan. Kita sebelum kita nak buat sesuatu program, kita perlulah ada data dan analisa data yang betul, yang tepat mengikut kepada keperluan semasa atas setempat. Kita bercerita sekarang ni bila kita nak buat pemulihan berdaya tahan, contoh di Pasir Mas. Data yang kami ambil adalah data berkaitan dengan penilaian terhadap kerosakan, penilaian terhadap kerugian dan penilaian terhadap keperluan itu sendiri. So, Post Disaster Need Assessment yang dibuat oleh Mesir Malaysia bersama UTM, di bawah DPPC, MJIT, UTM, kita melihat bagaimana keperluan untuk membina semula ataupun membaik pulih selepas daripada suatu banjir besar berlaku adalah mengikut kepada bagaimana seluruh pemegang taruh terlibat dalam membaik pulih kawasan tersebut. Maknanya kita tidak boleh mesti melihat pada komuniti, tetapi pihak-pihak agensi masih lagi bergerak secara tersendiri. Kita nak melihat bagaimana data-data yang ada dari segi katalah ketinggian paras air. So boleh juga dikongsikan dengan masyarakat dan dicek semula oleh masyarakat yang kami dah kenal pasti. Rumah mereka ketinggian dia 1.5 meter, 2 meter ataupun 3 meter. So kita tahu inilah paras terakhir yang mereka bakal alami sekiranya banjir besar berlaku akan melalui fasa tersebut. Dan di manakah sepatutnya kalau kita cerita penyelamatan, laluan-laluan selamat, laluan evakuasi yang patut mereka ikuti untuk sampai ke tempat yang selamat. Selain daripada itu, kita juga melihat kata faktor kerugian. Faktor kerugian terhadap ekonomi mereka. Komuniti yang kami cuba ambil data ni adalah sama ada terdiri daripada pegawai kerajaan, cikgu sekolah ataupun bekerja sendiri, petani, dan juga kalau mereka berniaga kecil-kecilan, baru je habis Covid, mereka dah membeli barang, bekerja pasal malam, tengok hilang, habis semua. Dah nak kena cari lagi, beli balik. So benda-benda macam ni, kalau kita nak cerita pembangunan berdaya tahan, kita nak melihat mereka di sini mempunyai satu sistem sokongan yang boleh ataupun menjadikan daya tahan mereka tu lebih tinggi compared tu daripada nak berniaga di tempat-tempat yang sama. So benda ni melibatkan juga mungkin dalam emergency ataupun PBT yang boleh membenarkan mereka mencari tempat yang ruang yang lebih selamat. So perkara ni kita buat serentak. Baiklah sekolah, nak pergi ke sekolah pun sama juga. Dulu kawasan sekolah yang dulu katanya tak tenggelam, sekarang ni pun dah tenggelam. Dah tenggelam, kita terpaksa mengkaji bagaimana sistem pendidikan mereka nak masuk sekolah ni kan. So semua ni boleh dibuat dalam satu kajian bersama semua pihak supaya selepas daripada data analisis yang kita dah buat tu nanti, barulah kita akan bengkelkan dan kita akan duduk bincang bersama balik ke arah mana kita nak membina semula satu tempat yang dah kena banjir yang teruk di satu tempat. Kalau saya sebagai pengurusi jawatankuasa bencana daerah, biasanya pegawai daerah lah di kawasan-kawasan yang terkesan ini, di mana keutamaan ni? Banyak sangat ni Pak Zam. Macam-macam ni kerugiannya, kerosakannya, keperluannya nak bangun semula. Kalau berniaga lah, yang hilang lembu lah, yang hilang kambing lah, yang hilang cili habis semua, sawit pun tak boleh angkat dan sebagainya. Di mana keutamaan ni? Okey. Dalam masa fasa recovery. Dia boleh dilihat daripada beberapa sisi sisi beberapa perspektif. Sebab kalau kita lihat dari segi sektor memperkemaskan kekuatan kita, of course kita nak mencari pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu, termasuklah daripada universiti maupun daripada mungkin NGO yang ada pengalaman untuk duduk bersama. Tapi kalau kita lihat dari sudut komuniti itu sendiri, bermakna komuniti yang terdedah ni tentu ada paras dia yang kita sebut yang boleh kita turunkan keterdedahan tu. Dia punya benchmark dia. Dan ini juga perlu dibuat. Kita tak boleh nak membuat kata apa yang kita ada saja. Kan kita ada, kita boleh bagi dia orang, okeylah kita boleh repair rumah, kita boleh baik pulih, kita terus bagi. Tapi kita tak pernah mengkaji kawasan tu lepas ni apa? Akan
masih akan tenggelam lagi. So mungkin ada perbincangan-perbincangan, dan kita perlukan juga kekuatan. Yang saya nampak antara benda yang kita masih kurang adalah senarai penduduk yang rentan. Senarai penduduk yang rentan yang terdapat di, misalnya di CA contohnya, ada berapa warga MAS yang tinggal di situ yang tidak lagi duduk dengan apa namanya anak, supaya kalaulah kita nak masuk di fasa pemulihan, mesti adalah 3 tim atau 4 tim untuk untuk bersihkan rumah. So kita dah ada senarai itu. Termasuklah senarai golongan rentan yang orang perlukan penyakit-penyakit kronik dan sebagainya. Ini sepatutnya ketua-ketua masyarakat dah boleh mengambil masa untuk menyenarai pendekkan dan menyimpan. Dia tak boleh pukul rata. Sebab dalam hal ni ada orang yang akan berlaku lambakan nanti. Betul. So perkara ni yang sepatutnya dibuat dalam bentuk yang mengikut kepada kampung-kampung ataupun ketua-ketua setempat, supaya data ni kita dapat data yang lengkap. Dan data ni sangat-sangat penting dan boleh digunakan pakai untuk membantu membuat dikatakan strategi ataupun perancangan pemulihan berdaya tahan itu tadi. So benda-benda inilah yang kita nak kena buat masa sekarang. Pemulihan berdaya tahan, pengalaman Mercy di Aceh dan juga seluruh dunia lah dalam hal membantu mereka yang terkesan akibat bencana dan menggunakan kerangka Sendai itu. Pak Azam juga terlibat dengan menggunakan live lab yang berlaku di negara kita selain daripada di Pasir Mas, di Kuala Krai, dan kita tahu juga kawasan yang rentan juga lately ini adalah di kawasan bandar. Terutamanya apabila berlaku banjir besar pada hujung 2021 seperti di Hulu Langat. Boleh Pak Azam ceritakan di mana kekuatan penggunaan data dan juga angka dan menggunakan segala kekuatan-kekuatan sains itu untuk memberikan bantuan, pembangunan semula, pemulihan dan juga jangka masa panjang untuk tebatan banjir ataupun tebatan bencana itu lebih terarah dan berfokus. Okey. Sebenarnya bila kita sebut tentang living lab ni, ataupun bagaimana kita nak melihat komuniti hidup di dalam satu makmal yang besar, yang pernah berlaku banjir yang besar atau bencana yang besar ataupun cascading effect daripada banjir aliran puing, tanah runtuh dan banjir, semua perkara ni adalah berpaksikan kepada mungkin 3 konsep yang utama. Satu, bagaimana nak membina semula lebih baik atau dikatakan build back better. Yang kedua, bounce back faster, nak tengok komuniti yang berdaya tahan tadi boleh bangkit semula dengan cepat. Dia tak tunggu 3 bulan, 4 bulan baru dia nak berfikir, tetapi dia dah boleh dalam masa seminggu dia dah kemas balik rumah, dia dah terus nak bekerja, dia terus nak mencari balik tempat-tempat sokongan yang boleh menyokong dia itu tadi. So yang ketiga, untuk meningkat atau meninggikan lagi tahap kefahaman supaya mereka boleh mengurangkan risiko bencana pada masa akan datang. So 3 perkara ini sangat penting. Build back better, bounce back faster dengan strengthening risk reduction. So 3 perkara ini adalah asas kepada setiap living lab yang kita bakal buat. Mercy Malaysia sudah pun merangka beberapa bengkel yang sebelum ni dengan local government, lepas tu masuk dengan community, dengan beberapa juga pihak swasta. Seterusnya kita nak masuk ke living lab yang semua pemegang taruh ni akan duduk bersama dengan kita. So data-data yang ada, data semasa sebaik sahaja bencana itu berlaku di fasa pemulihan akan digabungkan dan dikumpulkan. Di manakah bangunan-bangunan yang telah dibaiki, jalan-jalan raya yang telah diperkukuhkan, tebing sungai yang diperkuatkan, kawasan runtuhan yang mungkin dah ada beberapa pemulihan yang telah dibuat. So rumah-rumah yang mana yang sudah dibaiki dan dibina semula dan mempunyai elemen disaster risk reduction ini tadi. Semua ini akan dinyatakan dan dipetakan. Lebih mudah dengan peta kita menggunakan mapping, untuk melihat balik. So selepas tu kita akan kaji dalam masa setahun ni apakah kawasan ni perlu diperingatkan dengan beberapa focus group discussion ataupun beberapa mesyuarat-mesyuarat yang boleh diadakan dalam meningkatkan lagi strategi mereka untuk bertindak semasa fasa kecemasan. Adakah contohnya PPS yang ada tu tadi memadai dan mencukupi. So semua perkara ni boleh dirancang supaya perkara yang dirancang tu boleh kita guna pakai semasa
keadaan kecemasan atau keadaan darurat. Ya, kita mendengar keluhan mangsa yang seringkali terpaksa berhadapan dengan kerugian, terpaksa acap kali diminta berpindah kerana kawasan mereka ditenggelami air walaupun sekejap hujannya ataupun waktu musim monsun timur laut ataupun waktu-waktu ketika ada air pasang besar dan sebagainya. Kalau kita ambil contoh di Kota Tinggi misalnya, Pak Azam juga tahu ini antara kawasan hotspot banjir sejak 2006 yang hampir semua melumpuhkan bandar Kota Tinggi. Dan kali ini juga mereka juga mengeluh berapa kali kami hilang mata pencarian. Kalau mereka yang berniaga tu habislah, tak boleh selamat apa-apa dah. Sampai bumbung kedai dah tenggelamkan, apa yang ada dalam kedai itu semua dah tak boleh pakai lah. Kalau jual buku lah, jual motor lah. Jadi di mana kita untuk memulihkan semangat mereka, di mana proses pemulihan ini boleh, kerana kita tahu mereka ni akan bangkit segera, tetapi mereka juga tak larat dengan kerugian yang mereka hadapi. Dan walaupun kerajaan mengumumkan 50 juta, 100 juta dan sebagainya, tetapi kita tak tahu total kerugian ni mungkin makan bilion juga kali ini di Johor terutamanya. Pandangan Pak Azam? Sebenarnya kalau kita ambil dari sudut bounce back faster ataupun formula dia melihat bagaimana masyarakat ni bangkit semula secepatnya. Kita menyusun betul beberapa kajian tentang faktor kerugian, kita sebut tadi faktor kerosakan dan faktor kerugian, dan menyatakan salah satu daripada kolom tu menyatakan adakah terjejas penduduk ni terjejas selepas daripada banjir baru ni. Dan kita cerita jangan cakap dia terjejas, semua orang malah yang terlibat dengan banjir, yang mempunyai yang bekerja sendiri akan terjejas. So sekiranya kita mengetahui berapa ramai penduduk yang terjejas di kampung tersebut yang ingin dibantu, jumlah ni rasmi. So bila jumlah ni rasmi, kita tidak pukul rata orang yang datang ke PPS sahaja yang kita tahu yang perlu dibantu. Misalnya lah ada 40,000, 40,000 ni kalau dibahagikan kepada 4 orang, lebih kurang ada katalah mungkin 15,000 keluarga, dan 15,000 keluarga diambil nilai rumah dia, kerugian dia cuma pada rugi rumah saja. Tapi kita tak ada data yang kata individu yang memang bekerja sendiri yang kerugian berapa. Dia boleh nyatakan dalam form tu, buku tu, kita punya formula tu, berapa kerugian yang dihilang betul-betul. So perkara ni sebenarnya ada sebenarnya pihak swasta ataupun NGO yang boleh membantu. So mesti juga salah satu daripada yang cuba melihat bagaimana building resilient community on livelihood. Mungkin rumah mereka tak tenggelam, tetapi mereka tak boleh pergi kerja. Betul. Kebun mereka dah tenggelam, lembu mereka dah hanyut. Jadi mereka tak senarai di PPS. So ini antara perkara lah, bila kita tahu, dan kita boleh juga membuatkan kelompok-kelompok yang kelompok ini boleh lagi kita enhance dia punya capacity dengan latihan-latihan yang mungkin dari segi, kalau dia berniaga sebelum ni, kita tanya dia ada tak marketing strategi yang boleh, yang pernah diajarkan. Tak pernah tahu. Nak tak kita kumpulkan supaya kita bagi maknanya kaedah yang lebih betul untuk dia marketkan barang-barang jualan dia. Termasuklah perkara-perkara yang berkaitan dengan menjahit semula atau bengkel. Perkara ni sebenarnya boleh kita kenal pasti sebaik saja, ataupun sebelum bencana itu berlaku, kita dah tahu dah di kampung kita ada berapa ramai peniaga yang sebegini, ada berapa ramai yang sebenarnya yang ada bengkel. So perkara ni dah pun kita buat di Ulu Langat. Dan mudah-mudahanlah model ni boleh kita replicate nanti di Pasir Mas, di Rantau Panjang, maupun nanti di Johor juga. Kita melihat sebenarnya angle-angle sebegini untuk kita kembangkan fasa pemulihan ni, bukan sekadar daripada membaik pulih sahaja apa yang rosak ataupun yang dah hilang, tetapi juga nak melihat bagaimana faktor kebangkitan ekonomi masyarakat komuniti ini boleh juga dibantu. Pengalaman dalam hal bounce back better ni, kerana kawasan-kawasan yang seringkali ditenggelami banjir ini, dia menjadi fokus kepada aktiviti ekonomi. Dia menjadi fokus kepada aktiviti sosial dan juga aktiviti kemasyarakatan. Tetapi apabila mereka terputus hubungan akibat banjir, pala polis juga tenggelam, jambatan roboh dihanyutkan air banjir, kawasan connectivity jalan raya terputus akibat tanah runtuh dan sebagainya. Ini seolah-olah dia menjadi satu elemen pulau kawasan dari sudut psikologi manusia satu, dari sudut aspek fizikal mereka sudah terpisah, dan dari sudut aspek kemasyarakatan mereka juga suka mendapat bantuan daripada agensi-agensi terlibat, kerana mereka nak reach out ni susah. Jadi
adakah untuk bounce back better ini mereka juga perlu diberikan satu kemudahan yang berbeza cara mereka, kerana mungkin ini pengalaman pertama, tak pernah berlaku mereka jadi pulau, tetapi kali ini dicaah jadi pulau. Adakah ini juga perlu dilihat dari sudut kejuruteraan misalnya, dari sudut nak bina semula jalan raya, janganlah nak tambah buat jalan raya baru, tapi tempat yang sama, tempat ni dah memang kawasan jadi arus air akan melimpah dan sebagainya. Pak Azam. Okey, of course kalau kita sebut tentang pengurangan risiko bencana di fasa pemulihan, bukan saja komuniti saja yang perlu bertindak atau mempunyai strategi dan perancangan. Kita juga tahu pihak kerajaan juga, terutama di bahagian kejuruteraan, bahagian-bahagian yang terkait tentang bagaimana dari segi pendalaman sungai, penempatan banjir dan sebagainya, perlu juga memikirkan reka bentuk yang baru khusus untuk kawasan-kawasan tertentu. Tapi yang saya cuba tekankan di sini, kalau kerjasama ni boleh dibuat bersama. Maknanya reka bentuk ni, kalau saya tengok di Jepun, kita bersama-sama jurutera, maknanya NGO, jurutera dan komuniti berjalan. Berjalan membuat satu kajian disebut penilaian atau tinjauan lapangan yang berkonsepkan tinjauan kampung ataupun yang dipanggil town watching ataupun village watching. So kita berjalan bersama. Berjalan bersama, pantau. Kita mengukur. Lepas tu melihat ketinggian air dulu naik paras ni bersama. Bukan sahaja diletak di atas meja hijau. Okey, ni patut didalamkan, ni patut ditinggikan, dikukuhkan dan sebagainya. Tapi kita dengan komuniti. Komuniti sendiri boleh menunjukkan kawasan ni dulunya parit besar ni, tapi sekarang ni ada pula komuniti dah mula buat retaining wall dekat sebelah sini. Retaining wall ni menyebabkan air dah mula bounce kat sebelah sini. Sini yang menjadi lemah, sini yang ada hakisan. So benda ni tak boleh dilihat kalau kita duduk cuma di silo atas meja. Kita kena duduk dan bertanyakan komuniti sendiri. Dan konsep Mekizukuri ataupun dalam bahasa Jepun Mekizukuri dan town watching ni yang dah dimula dipopularkan di dalam disaster risk reduction ni, sepatutnya kita dah boleh adaptasi. Kita dah boleh gunakan sebagai kerjasama antara komuniti dan juga pihak berwajib yang memang faham tentang bagaimana nak mereka bentuk, dan kami pun akurlah setiap mereka bentuk tu memang kita akan ikut. Tapi sekiranya boleh dipanjangkan lagi, biarlah dengan masyarakat juga dibuat tinjauan kampung tadi atau tinjauan lapangan tadi boleh buat bersama pihak yang tinggal di situ dan juga pihak yang akan membuat reka bentuk ataupun membuat satu reka bentuk penebatan banjir yang lebih baik untuk kawasan tersebut. Menarik. Saya itu yang sepatutnya, kerana pengalaman mengajar kita dengan menggunakan data sains dan juga assessment di kalangan penduduk setempat, itu akan memberikan tambah nilai yang lebih tinggi kepada pasca pemulihan ini dan juga pasca untuk kita bersedia dan juga bersiap siaga untuk menghadapi bencana yang akan datang. Terima kasih Pak Azam Abu Samah dari Malaysia dalam agenda Awani pada malam ini. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.